Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimun hakim. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini kita dapat bersama-sama dalam rancangan Tazkirah Santai Ramadan yang kita bersiaran langsung di Facebook Majlis Agama Islam Selangor, yang tajuknya pada tengah hari ini yang saya akan kupaskan berkenaan tentang saham Ramadan berpanjangan. Tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita pakat-pakat share perkongsian ilmu kita pada tengah hari ini. Santai-santai saja. Tengah jam saja, 30 minit saja, tak lama. Ya. Bolehlah pakat-pakat share kepada sahabat-sahabat kita, ya, kepada kawan-kawan kita, kepada isteri, suami kita, kepada mak ayah kita, kepada tokki kita, atuk-atuk kita, adik-adik kita, ya, dan seluruh kaum muslimin. Semoga ia mendatangkan manfaat kepada semua. Yalah tuan-tuan, sekarang ni nak buat pahala senang saja. Mudah je nak buat pahala. Perkongsian yang baik ini kita kongsikan, kita share kan, pakat ramai-ramai, dapat saham kita nak share pula. Ni sebut nak kita cerita saham Ramadan ni. Benda simple je nak buat pahala Ramadan ini. Nak dapat saham berpanjangan. Tuan-tuan, MAIS dah buat program Tazkirah Santai, klik je button share ataupun disebut sebagai button kongsi. Tekan button suka dan kongsi kepada kawan-kawan kita. Dah dapat saham yang berpanjangan kita, tuan-tuan. Sebab kita kongsikan benda-benda, perkara-perkara yang baik. Baik. Sebab itulah, bila mana datangnya Ramadan ini, Allah Ta'ala melipat kali gandakan pahala kita. Ataupun orang selalu sebut bulan Ramadan ini sebagai salah satu bentuk bulan tarbiyah, yang disebut sebagai bulan tarbiyah. Mentarbiyahkan diri kita. Kita nak tarbiyah diri kita ni. Apa kita nak jadi? Apa bulan Ramadan kita nak buat? Sebab itu dalam kehidupan kita ni dah cantik dah. Ataupun kalau kita tengok dalam takwim Islam ni dah cantik dah. Sebelum masuknya Ramadan, adanya disebut sebagai nisfu Syakban. Maknanya 15 hari lagi nak masuk Ramadan. Apa persiapan kita nak masuk Ramadan? Bila dah masuk Ramadan pula, adanya yang disebut sebagai nuzul Quran. Maksudnya apa? Lagi 15 hari Ramadan nak tinggalkan kita. Apa yang kita kena buat pada 15 hari ini? Kalau tuan-tuan nak tahu Ramadan nak tinggalkan kita, ataupun tuan-tuan nak tahu 10 hari Ramadan terakhir, senang je tuan-tuan. Balik ni, naik kereta, buka radio, pasang lagu raya dah keluar dah. Kan? Dekat corong-corong radio bila dah pasang lagu raya, maksudnya dah kita nak habis Ramadan dah tu. Itulah 10 malam terakhir. Kan kita dalam Ramadan ini ada fasa. Fasa yang pertama 10 malam pertama. Fasa kedua 10 malam kedua. Fasa ketiga 10 malam yang ketiga. Kan? Ada 30 hari di sini. Maka bagaimana kita nak memastikan bahawa saham-saham kita nak dapat saham yang tinggi, yang hebat. Nak pastikan bila kita meninggal dunia, saham kita menjadi tinggi yang lebih hebat. Iaitu pada bulan Ramadan. Baik. Kita raikanlah komen-komen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam Ramadan ke-24. Kita pun malam ni dah masuk Ramadan ke-25. Malam ganjil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Salam Ramadan. Salam Ramadan Cik Wan Anizam. Tuan-tuan, pakat-pakat share dan bagi tahu tuan-tuan berada di mana. Ustaz, kami berada di mana? Penang. Bos saya tahu. Kan?
Ustaz, kami berada di mana? Salam Ramadan. Maknanya tuan-tuan, puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita pakat sama-sama lah. Kan? Bulan Ramadan ini kita raikan. Menonton. Okey, Cik Wan Anizam sedang menonton. Baik. Okey. Baik. Berbalik kepada topik kita berkenaan tentang saham Ramadan. Macam mana kita nak pastikan saham kita ini terus meningkat naik. Sebab itu dalam bab perancangan harta ni kita dah ada dah. Kan kalau tuan-tuan masuk laman web MAIS, kan dalam bab pengurusan harta ini adanya wasiat, adanya hibah, lepas tu bab bincang pusaka, kan di situ. Maka dalam kaedah perancangan harta ni penting. Dia bukan hanya untuk perancangan harta di dunia semata-mata, tetapi perancangan harta itu adalah selepas kematian kita. Kita ni harta nak ke mana? Baik. Hadir dari Bandar Kelang. Baik. Terima kasih. Salam Ramadan dari Bangi. Ni Hulu Langat lah. Geng-geng Baitul Mal Hulu Langat. Baik. Okey. Nak sebutnya, Ustaz, kami berada di Petaling Jaya. Siapa ni? Cik Wan Aizab. Okey, baik. Salam Ramadan Ustaz, saya mualaf bawah negeri Selangor juga tapi sekarang ada di Pening. Terbaik. Terima kasih Cik Yusof Izwan yang menonton dari Pening. Kita nak sebarkan dakwah kita ni bukan hanya di Selangor tuan-tuan, di seluruh Malaysia ni. Kalau dapat keluar negara lagi cantik. Kan? Kawan-kawan kita yang berada di overseas sedang menonton, kan? Hari tu masa saya live ada sahabat saya di UK sedang menonton. Alhamdulillah. Pakat-pakat kita share tuan-tuan sebab majlis ilmu ni. Baik. Dalam kehidupan kita, tuan-tuan, kita ada fasa. Kehidupan ni kita ada fasa. Fasa-fasa yang kita akan lalui. Yang pertama, kalau kita lihat masa fasa kita kelahiran dan fasa kanak-kanak. Fasa kanak-kanak ni waktu kita apa, tuan-tuan? Belajar, bermainnya. Budak-budak, biasalah tuan-tuan, pergi masjid main. Itu biasa. Cuma kita lah kena bagi tahu bagaimana nak pastikan anak-anak ni duduk semayang elok-elok. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Salam Ramadan dari Intan Jalan Ilmu. Ini saya nak dengar ni. Minggu lepas saya baru bagi taklimat di Intan Jalan Ilmu. Dan seluruh staf-staf Intan daripada seluruh Malaysia kan menonton sehingga 294 orang. Lebih kurang itu kan. Dan insya-Allah pakat-pakat share ya kepada sahabat-sahabat kita di Intan. Manalah tahu kalau kita nak tahu perbincangan kita pada tengah hari topik-topik santai je. Baik. Sambung balik. Dalam kita hidup berfasa ni macam kita tadi tuan-tuan. Fasa kanak-kanak belajar dan sebagainya. Itu fitrah waktu fasa kanak-kanak. Kemudian masuk fasa remaja. Kan? Masuk sekolah menengahnya, sekolah asramanya, masuk pula ke universiti. Itu fasa waktu kita yang kedua. Fasa ketiga pula dalam usia 25 ke 35. Usia kita sedang mencari harta. Kan? Mencari harta, kan? Nak memiliki dan sebagainya. Kemudian naik fasa seterusnya. Naik fasa seterusnya ke 40, ke 45. Kan? Fasa dah memiliki. Naik ke 50, fasa kita nak menghabisi hutang-hutang kita. Nak pencen lah tu. Maksudnya naik fasa 50 ke 60, dah nak pencen dah. Fasa itu kita nak menguruskan bagaimana kewangan kita nak pastikan dia selesai. Hutang-hutang rumah dan sebagainya. Itu. Kemudian masuk fasa 60 ke 70, 80 pula. Fasa kita nak mengurus harta. Ke mana harta kita nak pergi selepas kita tak ada ni. Kan? Cantik Islam tu dah ajar dah. Cuma kita je lah tuan-tuan. Kita ni nak buat macam mana. Sebab itulah. Topik kita berkenaan saham Ramadan berpanjangan. Ia saling berkaitan berkenaan tentang harta. Sebab tu yang saya bacakan ayat awal tadi. Berkenaan dalam surah Al-Baqarah. Berkenaan ayat surah Al-Baqarah itu berkenaan tentang kita menginfakkan harta, mensedekahkan harta, iaitu kamu tidak sekali-sekali akan dapat mencapai kebajikan dan kebaikan, kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Kita bagi sayang. Apa yang paling kita sayang? Harta lah. Tuan-tuan sayang apa? Kalau suami saya apa? Isteri. Takkan nak derma isteri. Jangan buat gila tuan-tuan. Kan? Ya, apa yang kita sayang? Harta. Itu fitrah. Sebab itu dalam kehidupan ni, dia kena merancang. Dalam kaedah kita nak merancang, nak pastikan kita mendapatkan saham Ramadan berpanjangan, kita nak buat apa-apa kebaikan, kena ada ilmu. Utluba ilma minal mahdi ilal lahdi.
tuntut daripada ilmu, tuntut ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Maksudnya, ilmu itu dia kena tuntut sampai bila-bila. Dia tak ada istilah pencen. Ya, ni kita faham. Assalamualaikum Ustaz, dengar dari Kuala Kubu baru. Terbaik KKB. Baik. Maknanya apa? Ilmu kita cari. Kalau kita tak ada ilmu, tuan-tuan, itu yang jadi kita buat satu benda tu jadi hot chicken shit. Hangat-hangat tai ayam je. Contoh kan, Ramadan pertama. Masuk Ramadan, hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, masjid penuh. Masuk seterusnya, masjid kurang. Sebab apa? Dia rasa semangat dia waktu awal-awal. Lepas tu, habis. Tu boleh jadilah. Tapi boleh jadi, kita tak tahu. Kata, mungkin mereka balik kampung ke Ustaz. Boleh jadilah. Sekejap lagi kita bersangka tak baik pula kan. Kita bersangka baik lah. Tapi, fitrahnya yang kita faham, bila mana kita mempelajari ilmu, kita ada ilmu, maka kita akan buat satu tu konsisten. Istiqamah. Hingga ke 10 malam terakhir, hingga malam terakhir Ramadan, kita tetap konsisten untuk menghadirkan diri di rumah Allah. Untuk kita nak melakukan amal ibadah. Ni penting ni. Nak dapatkan istiqamah, konsisten tu, dia kena, orang kata, kena ada ilmu. Tak ada ilmu, tak jadi. Sebab tu bila mana kita ada ilmu dan kita beramal. Ilmu dan beramal. Beramalnya dalam kaedah bagaimana kita merancang harta. Kita buat sedekah, sumbangan. Bulan Ramadan 10 malam terakhir ni tuan-tuan, tinggal berapa berbaki 5-6 hari ni, setiap malam kita cuba disiplinkan diri kita sedekah. Sedekah. Boleh jadi pula masa kita sedekah jatuhnya malam Lailatul Qadar. Kita tak tahu. Kan? Itulah saham yang berpanjangan, yang berterusan. Ataupun kita nak buat apa? Wakaf dalam kaedah apa? Untuk mewujudkan pembangunan sekolah-sekolah tahfiz atau masjid surau, madrasah dan sebagainya. Jadikan sebagai satu saham kita yang berpanjangan pada Ramadan ini. Sebab itu dalam kaedah perancangan harta tu cantik dah. Nak buat wakaf waktu bila? Sekarang. Ataupun kita nak sedekah waktu bila? Sekarang. Kan disebut dalam Quran, fastabiqul khairat, belum-belumlah melakukan kebaikan ketika kita masih hidup. Ketika hidup kena buat. Kalau kata Ustaz, saya rasa macam nak pakai lagi harta ni lah. Kan? Kita rasa macam nak pakai harta lagi. Buatlah wasiat, pesanan. Wasiat yang kebajikan. Buat wasiat, kata nak buat sedekah, nak buat wakaf, itu. Dan kita tuan-tuan, di Majlis Islam Selangor sendiri pun kita ada sediakan platform-platform. Tuan-tuan, contoh tuan-tuan nak buat sedekah, kita ni tak dan nak pergi masjid atau nak cek tabung, tak dan. Ataupun kita ni jarang nak bawa cash money. Tuan-tuan sekarang ni digital. Tuan-tuan boleh masuk laman web MAIS, dekat situ ada perkhidmatan yang disebut sebagai sedekah. Bayar, tekan klik, FPX, masuk, settle. Tuan-tuan nak bagi berapa? Bagilah. Apa lagi? Dalam perkhidmatan itu juga ada disebut sumbangan anak yatim. Tuan-tuan nak bagi sumbangan anak yatim? Bagi. Kan? Tak kalut tuan-tuan, tak kalut. Semua dalam sistem. Begitu juga dalam kita nak melakukan zakat fitrah. Sekarang semua secara online. Jangan bagi alasan tuan-tuan. Jangan kita bagi beribu alasan untuk kita tidak dapat melakukan kebajikan ini ataupun kebajikan kita ini. Jangan bagi alasan. Sekarang ni tuan-tuan nak buat apa? Semua online. Nak shopping pun online. Tapi orang kita ni dia suka bersesak-sesakkan. Bersesak-sesakkan. Pergi mana? Jalan tar. Dia punya jalan tu daripada hujung sana ke hujung sana. Kadang tak beli apa pun duduk berjalan. Daripada 100 gerai tu satu barang dia beli. Sebab kita ni minat, kita ni jenis nak tengok je. Orang panggil apa? Window shopping. Macam tu lah. Nak tengok saja. Sebab tu orang suka bersesak-sesak ni. Dia kadang bukan beli apa sangat, dia tengok. Sebab tu, dalam kaedah ni kita kata nak buat kebajikan mudah. Dan tuan-tuan boleh tengok dekat komen tu ada juga link sedekah dekat situ. Tak susah pun. Tekan je link. Klik saja keluar sedekah. Baik. Dalam kehidupan kita ini kita kena ingat bahawa kita ada kehidupan selepas kematian. Kan disebut dalam hadis Nabi bahawa 3 perkara yang akan dibawa selepas kita mati. Apa dia? Yang pertama sedekah jariah.
Yang kedua, doa. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, doa anak yang soleh. Sedekah jariah kita ni lah tuan-tuan. Sedekah, bagi sedekah. Apa yang kita nak sedekahkan? Inilah amal jariah yang kita bawa. Sebab itu bila orang dimatikan, perkara yang akan dia nak bangkit untuk hidup, pertama sekali dia nak buat apa? Sedekah. Orang dah mati nanti. Kalau tuan-tuan tak percaya, tunggu tuan-tuan mati nanti. Ke macam mana? Bila dah mati, kita nak hidup muka bumi ni untuk apa? Nak buat sedekah dulu. Sebab itulah, kita kena sentiasa memperbanyakkan sedekah supaya ia menjadi saham kita. Saham yang berpanjangan, berterusan. Itu. Sebab itu disebut sebagai saham Ramadan. Saham Ramadan yang berpanjangan. Itu cerita kita berkenaan tentang sedekah kita. Ada kata, Ustaz, saya ni harta tak berapa banyak lah Ustaz. Kalau harta tak berapa banyak, apa yang kita ada? Tenaga kita. Apa yang kita buat dengan tenaga kita untuk Islam ini apa? Jadi tok siap, bentar sejadah. Tenaga kita. Apa lagi kita mampu ni? Tuan-tuan tengah tengok rakaman ini. Tuan-tuan share kemampuan kita. Semoga ia menjadi amal jariah yang berpanjangan. Sebab kita kongsikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apa lagi tuan-tuan? Yang sedang menonton. Lepas tu ajak kawan-kawan lain menonton. Menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Dikongsikan juga. Sebab tu dalam kehidupan kita ni kadang-kadang kita kena bermuhasabah. Ya, muhasabah bukan muhasrawak. Ada orang tanya, kenapa tak muhasrawak Ustaz? Dia memang sabar je tak ada. Bermuhasabah. Bermuhasabah diri kita, apa yang kita nak kena buat. Untuk memastikan saham Ramadan ini berpanjangan. Kemudian tuan-tuan jangan lupa, pada malam-malam terakhir Ramadan ini, kita bangun sepertiga malam. Sepertiga malam tuan-tuan. Bermuhasabah dengan Allah Ta'ala di atas tikar sejadah. Menangislah kita dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kadang-kadang kita bila hadir program motivasi, time tu je menangis. Kan? Motivasi. Tengok kawan sebelah menangis. Kita pun, kalau aku tak menangis bersalah ni, aku pun menangis jugalah. Tengok kawan menangis, kita menangis. Tak jadi tuan-tuan. Buatlah program motivasi apa pun, duduk kelompok, habis program habis macam tu je. Sebab apa? Kadang-kadang kita bimbang dia menangis tu sebab orang lain. Yelah, boleh jadi dalam program tu ada seorang dua yang mungkin berubah dan sebagainya. Tetapi tempat kita bermuhasabah kita yang terbaik iaitu di atas tikar sejadah dan kita bangkit pada sepertiga malam. Waktu ni lah ramai orang susah nak bangkit. Waktu orang susah bangkit ni lah Allah Ta'ala nak bagi pahala yang berpanjangan. Pahala yang banyak. Kita bangkit. Kita melakukan taubat kepadanya. Sebab itulah dalam kehidupan kita ini, kita jangan sia-siakan usia. Dia tak ada istilah terlewat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Tuan Roshidi Ahmad. Tuan Roshidi kita ni antara penonton tegar di Facebook Maiz daripada UPSI Tanjung Malim. Ya. Maknanya nak beritahu apa tuan-tuan? Dalam kehidupan kita ni dia tak ada istilah lewat. Kadang-kadang saya ingat lagi. Ada seorang jemaah ni bila dia nak mengaji Quran, dia terangkat-angkat. Dia mengaji Iqra'. Dia kata apa Ustaz? Saya ni dah 60 tahun baru nak mengaji Quran, baru nak mengaji Iqra'. Terangkat-angkat lagi. Rasa macam dah lewat dah Ustaz. Tuan-tuan, kita bagi tahu pada Haji tu, Haji, dia tak ada istilah lewat Haji. Dalam bab belajar ni tak ada istilah lewat. Lewatnya bila kita dah mati, baru nak taubat tu lewat dah. Dia kalau istilah lewatnya gitu. Dah mati baru kita rasa nak hidup balik, nak buat sedekah majar tak. Dia tak ada istilah lewat. Sebab dalam bab menuntut ilmu ni, sampai bila-bila, sampai kita mati. Dia tak ada istilah pencen. Sebab itu kena menuntut ilmu. Cari ilmu, mengaji. Tak reti, tak faham mengaji, tak pandai mengaji. Cari guru yang pandai ajar mengaji. Belajar Iqra', buka Iqra', belajar satu-satu. Sekurang-kurangnya kita berusaha untuk ke arah kebaikan. Sebab itu nanti kita tuan-tuan, tak lama lagi kita nak masuk apa? Aidilfitri. Aidilfitri ni iaitu kembali kepada fitrah. Fitrah kita ni kembali macam mana tuan-tuan? Sama ada fitrah baik ke atau fitrah tak baik. Dulu masa Ramadan rajin mengaji. Setiap hari baca satu muka. Setiap hari baca satu muka. Masuk Syawal tak mengaji dah. Maksudnya kita kembali kepada fitrah kita sebelum. Kalau fitrah kebaikan kita konsisten, contoh kita bulan Ramadan kita mengaji setiap malam. Kita mengaji satu muka surat. Masuk Syawal kita mengaji juga.
Maintain bagi gaji. Sampailah kita habis kehidupan kita. Nampak? Nak sebutnya kat situ. Bahawa setiap fasa kehidupan kita itu, dia akan lihat balik. Kan? Nak pasti kita ni istiqamah atau tidak, kita tengok Ramadan. Konsisten tak apa yang kita buat. Ini kita bimbang. Kan? Masuk Ramadan pakai tudung, menutup aurat. Masuk Syawal tak pakai tudung. Tak tutup aurat. Tak jadi. Ataupun masuk Ramadan, kita pakaian kita labuh, tak singkat dan sebagainya. Masuk Syawal, sudah. Dia begitu juga. Dia tak konsistennya di situ. Dia tidak ada orang sebut sebagai istiqamahnya. Apa yang dibuat ketika Ramadan. Sebab itulah kita tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton rahmati Allah sekalian, kita kalau boleh, bukan kalau boleh, mesti boleh kena usaha masuk je Syawal, masuk je Aidilfitri, kita nak kepada fitrah yang kebaikan. Yang tu yang paling penting. Nak capai tu, nak konsisten kita punya fitrah kebaikan. Supaya apa? Supaya kita punya amalan kita ini Allah Ta'ala terima. Kan? Macam itulah juga kalau kita buat umrah ke buat haji tuan-tuan je. Kita bimbang. Yalah, pergi Mekah kita boleh konsisten solat berjamaah dan sebagainya. Balik je pada Mekah, balik je buat umrah, tak ada. Habis begitu saja. Ni nasihat tuan-tuan. Nasihat bukan untuk tuan-tuan saja, untuk saya jugalah yang saya bercakap ni. Sama je kan. Kita manusia al-insan jenis pelupa. Sama je tuan-tuan. Kan? Sebab itulah nasihat ini kena saling nasihati, menasihati. Yang tuan-tuan dengar pun saya menasihat, yang saya bercakap pun untuk saya juga. Sama-sama kita buat kebaikan. Sebab itu tuan-tuan, dalam kita nak buat kebaikan ni banyak cara. Macam-macam cara kita boleh buat. Antaranya yang topik perbincangan kita pada tengah hari ini iaitu kaedah kita nak melakukan saham Ramadan itu supaya berpanjangan. Salah satunya kita bersedekah. Tuan-tuan kalau nak buat lakukan ibadah sedekah secara online, itulah ada kat bawah ni tuan-tuan dah boleh baca kan. Lebih mudah boleh masuk laman web saja. Masuk laman web MAIS itu antaranya. Nak buat zakat fitrah ada juga kaedahnya. Kalau kata dekat Pening, buatlah zakat fitrah di Pening. Janganlah buat dekat Selangor pula tuan-tuan. Marah orang Pening nanti. Kan? Nak buat zakat kalau tuan-tuan berada di Kedah, buatlah di zakat Kedah. Walaupun tuan-tuan ni duduk di Kedah tapi orang Selangor kerja dekat Kedah, bayar zakat di Kedah. Itu ceritanya. Baik. Itulah antara perkongsian-perkongsian kita, tazkirah-tazkirah santai kita berkenaan tentang Ramadan, saham Ramadan berpanjangan. Tuan-tuan, muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, kita punya program ni iaitu program yang berlangsung di Facebook Majlis Agama Islam Selangor. Tuan-tuan, pakat-pakatlah share program ini. InsyaAllah tuan-tuan, kita ada lagi satu tazkirah yang terakhir. Siri Ramadan terakhir pada hari Khamis nanti. InsyaAllah tuan-tuan. Itu yang terakhir. Dan selepas nanti habis masuk raya, insyaAllah tuan-tuan, MAIS juga akan mengadakan satu program khas perbincangan berkenaan tentang pusaka nanti. InsyaAllah nanti kita akan bincang secara, kita akan buat hebahan nanti. Sidang penonton ni bolehlah pakat-pakat share kepada sahabat-sahabat semua. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Nak habis dah ni, nak habis, jangan risau. Dia kalau dah tersyashul tu maksudnya nak habis dah. Kan? Letih oh. Kan? Cakap waktu puasa ni. Tekak kering pula. Tapi itulah ujian mihnah dan tribunasi sebagai seorang pendakwah. Kan? Saya harapkanlah semoga apa yang kita buat ini, saya bercakap dengan tuan-tuan, menjadi amal jariah juga buat saya. Dan tuan-tuan yang sedang mendengar, mendapat pahala juga. Dan tuan-tuan membuat hebahan pula. Share kepada sahabat-sahabat juga. Menjadi amal jariah kita yang berpanjangan. Saham Ramadan yang berpanjangan. Amin insyaAllah tuan-tuan. Kita tak tahu adakah saham kita, pahala kita ni, mungkin kita dengar kuliah ni dapat pahala. Mungkin kita sharekan kuliah ni pun kita dapat pahala berpanjangan. Ni kita tak tahu. Ni antara sebab pahala ni semua kerja Allah Ta'ala.
Cuma yang pasti kita buatlah benda kebaikan. Sebarkan kebaikan. Itu yang paling penting. Dan akhir sekali, nak habis dah. Akhir sekali, daripada tadi akhir-akhir, tak habis akhir pun. Akhir sekali tuan-tuan, kan? Semoga kita dapat bertemu malam Lailatul Qadar. Amin insya-Allah tuan-tuan, amin. Semoga dalam kehidupan kita pada Ramadan ini ataupun Ramadan-Ramadan sebelum ni, kita dah bertemu pada malam Lailatul Qadar dan kita telah melakukan amal kebaikan yang sehabis baik. Amin insya-Allah tuan-tuan. Dan semoga kita dapat bertemu Ramadan yang akan datang. Amin insya-Allah tuan-tuan. Saya rasa cukuplah sekadar itu sahaja tazkirah santai kita, perbincangan santai kita di Facebook Majlis Agama Islam Selangor. Saya mohon maaf di atas kekurangan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah azza wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.